Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 2 April bersama saya Ardi Herman Marzi dan jurubahasa isyarat malam ini Azlina Muhammad Isa. Kita ke tajuk utama untuk malam ini. Polis buru individu ada kaitan dengan penahanan warga Israel. Juga tabung haji agih keuntungan 2.72 bilion ringgit kepada 9.15 juta pendeposit. Polis Diraja Malaysia sedang memburu lebih daripada 2 individu warga negara tempatan dan asing yang dipercayai ada kaitan dengan warga Israel Shalom Avitan yang ditahan bersama 6 pistol dan 200 butir peluru minggu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata individu-individu berkenaan dipercayai ada kaitan dengan pemilikan senjata api oleh suspek. Ada yang tempatan, ada yang asing. Ada yang tempatan, ada yang warga negara asing. Dua lagi yang kita cari. Apa kaitannya? Kaitannya tu di mana dia? Kaitan dia daripada segi pemilikan senjata api lah. Bagaimanapun, polis tidak boleh mendedahkan kepada umum bagaimana 6 pistol itu diserahkan kepada lelaki Israel terbabit. Malah cara komunikasi antara suspek bersama pasangan suami isteri yang membekalkan senjata itu juga masih dirahsiakan kerana ia boleh mengganggu siasatan. Namun Tan Sri Razaruddin mengesahkan mereka tidak mengenali antara satu sama lain sebelum urus niaga dijalankan. Siasatan awal mendapati senjata itu diperoleh dari Thailand dengan harga RM10,000 bagi sepucuk pistol. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Bukit Aman siang tadi. Sementara itu, persoalan siapakah Eran Haya, iaitu individu yang didakwa menjadi sasaran bunuh Shalom Avitan, masih belum terungkai. Sebelum ini, statement awal yang saya cakap, dia pengakuan dia awal, dia mencari seorang lelaki kononnya nama Aaron atas isu keluarga. So yang ini juga kita belum dapat pastikan lagi daripada tangkapan kita warga negara Israel ni. Sejurus tangkapan dibuat, Shalom Avitan mendakwa kedatangannya ke Malaysia adalah untuk membunuh Eran Haya, iaitu ketua keluarga daripada kumpulan penjenayah seteru. Tambah Tan Sri Razaruddin, alasan yang diberikan warga Israel itu tidak boleh dipercayai dan polis giat menyiasat motif sebenar kedatangan suspek ke negara ini. Investigate to get this motive. Why the Israeli, he got 6 weapons and then he told us before that he want to find one named by one Israel also named by Aaron, but we are wondering, you want to find one people with 6 pistols. That one we wondering. That motive we have to identify. Justru polis tidak mengenepikan kemungkinan ancaman yang boleh dilakukan oleh suspek, termasuklah kebarangkalian serangan pada sambutan Aidilfitri. Tan Sri Razaruddin turut mengesahkan bahawa pihaknya tidak menerima laporan berhubung seorang pemuda Palestin di Malaysia yang menerima ugutan daripada individu yang menghubunginya dari Israel. Dia tak buat report juga. Macam mana kita nak siasat? Kita call dia, tanya dia. Dia mengaku, tetapi tak buat report, sampai hari ini tak buat report. Kalau dia buat report, kita akan siasat. Ahad lepas, lelaki warga Palestin Yusuf Abu Asi, 28 tahun, dilaporkan berkata dia pernah menerima ugutan daripada beberapa warga Israel kerana sering memuat naik berkenaan penindasan di Gaza. Baik, Lembaga Tabung Haji mengagihkan keuntungan bagi tahun 2023 pada kadar 3.10% kepada 9.15 juta pendepositnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, kadar 3.10 itu diumumkan setelah mengambil kira pelunasan zakat sebanyak 2.57%. Agihan keuntungan 2023 ini melibatkan jumlah agihan sebanyak
2.72 bilion ringgit. Ini menjadikan jumlah agihan keuntungan sejak penubuhan selama 60 tahun sebanyak 42.9 bilion ringgit sehingga kini. Jumlah agihan itu meningkat berbanding tahun sebelumnya di mana 2.65 bilion ringgit diagih kepada 8.8 juta pendeposit. Tabung haji juga turut melunaskan zakat sebanyak 101 juta ringgit kepada semua majlis agama Islam negeri-negeri bagi pihak pendeposit untuk tahun 2023. Sehingga kini, tabung haji telah melunaskan zakat berjumlah 1.37 bilion ringgit bagi pihak pendeposit. Secara keseluruhannya, lebih 1.6 juta asnaf termasuk golongan miskin Tegar telah menerima manfaat dari program zakat wakalah tabung haji. Pendeposit boleh menerima agihan yang dikreditkan ke akaun masing-masing bermula hari ini menerusi platform tijari, kaunter tabung haji dan bank rakan strategik TH. Sementara itu, tabung haji meluluskan permohonan rayuan haji sebanyak 6% daripada jumlah kuota haji. Ketua Pegawai Eksekutif TH, Tuan Syed Hamadah Syed Osman berkata rayuan itu diterima bagi menggantikan jemaah yang menolak tawaran haji tahun atas pelbagai faktor. Mengenai jumlah yang merayu dan telah terpilih melalui proses rayuan adalah lebih kurang 6% daripada 31,600 kuota haji rasmi Malaysia. Kuota rasmi tabung haji atau kuota rasmi Malaysia yang telah diumumkan oleh Kerajaan Saudi Arabia kekal pada 31,600. Mengulas berhubung perancangan penelitian semula kadar minimum deposit haji iaitu 1,300 ketika ini. Ia masih dalam kajian dan belum ada keputusan muktamad. Bagi musim haji 1445 Hijrah, penerbangan pertama jemaah haji dari Malaysia ke Tanah Suci dijadualkan pada 9 Mei 2024, manakala penerbangan terakhir pada 9 Jun 2024. Beliau berkata demikian ketika ditemui di sidang media pengumuman agihan keuntungan Lembaga Tabung Haji 2023 di Kuala Lumpur pagi tadi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar menasihatkan supaya polemik penggunaan perkataan kafir tidak dipanjangkan, sebaliknya semua pihak perlu mengambil pendekatan harmoni. Beliau turut berpegang kepada pandangan Mufti Wilayah Persekutuan yang mengulas isu itu baru-baru ini. Yang saya bersama Datuk Dr. Luqman telah keluarkan pandangan yang agak harmoni. Jadi saya rasa kita stick kepada pandangan yang Mufti Wilayah telah berikan untuk kita harmonikan keadaan semasa ini. Sebelum ini, tular video ucapan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq yang dikatakan mengharamkan penggunaan istilah kafir di rumah dan dalam kalangan anak-anaknya. Sementara itu, Mufti Wilayah Persekutuan Luqman Abdullah yang mengulas isu berkenaan berkata ia tidak adil untuk mana-mana pihak menghukum menteri terbabit tanpa melihat konteks ucapan. Agensi penguatkuasaan termasuklah Kastam, Immigration dan Lembaga Hasil Dalam Negeri dipantau rapat oleh kerajaan susulan laporan aktiviti rasuah dan salah laku sehingga menyebabkan kerugian mencecah berbilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata walaupun salah laku itu melibatkan segelintir petugas, namun amalan sakau atau ketirisan tidak boleh dijadikan budaya dalam kalangan individu yang diamanahkan untuk menjaga keselamatan negara. Saya harap sangatlah supaya kita dapat elakkan laporan-laporan kecurangan ini kerana majoriti itu memang berhasrat untuk buat kebaikan. Tapi kadang-kadang dia hidup dalam budaya yang begitu rupa. Budaya ni sakau semua. Jadi dia pun terpaksalah kata dia. Beliau berkata demikian pada Majlis Perhimpunan Bulanan bersama warga Kementerian Kewangan di Putrajaya pagi tadi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sebelum ini mendedahkan jumlah ketirisan akibat kegiatan sindiket penyeludupan membabitkan beberapa anggota JKDM
di kargo lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencecah RM2 bilion bagi tempoh 3 tahun lalu. Setakat ini 34 anggota penguatkuasa dan 27 individu serta pemilik syarikat ditahan menerusi Ops Samba 2.0 kerana melindungi dan memudahkan aktiviti penyeludupan tembakau kunyah, rokok, arak, produk kesihatan dan alat ganti kenderaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar tidak bercadang untuk menganjurkan majlis rumah terbuka Aidilfitri di kediaman rasminya di Kompleks Seri Perdana. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, kerajaan harus mengamalkan langkah berjimat cermat dan ingatan sama turut diberikan kepada kementerian dan agensi yang lain. Saya tidak buat majlis besaran di Seri Perdana. Ya, saya akan ikut beberapa sambutan yang dibuat di negeri oleh kementerian-kementerian. Seperti mana Ramadan, ya, sambutan Ramadan, ada kementerian menerajui program dan saya hadir, jadi tidak menokok belanja kalau dibuat besar-besaran sangat di Seri Perdana. Beliau dalam masa sama menggesa semua agensi, badan-badan berkanun kerajaan dan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan untuk mengumumkan bantuan Aidilfitri kepada pekerja masing-masing sebagaimana pengumuman bantuan RM500 kepada penjawat awam grade 56 dan ke bawah dan RM250 kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpencen serta tidak berpencen. Kerana semua ulama nampak sepakat. Baik, 13 remaja lelaki didakwa di Mahkamah Magistrate Lahad Datu atas pertuduhan membunuh seorang pelajar lelaki berusia 17 tahun di College Vocational bulan lepas. Kesemua mereka yang berusia antara 16 hingga 19 tahun itu dituduh membunuh Muhammad Nazmi Aizat Muhammad Narul Azwan di bilik asrama antara 21 Mac hingga 22 Mac lepas. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara tidak kurang 30 tahun. Mahkamah menetapkan 16 Mei ini sebagai sebutan semula kes sementara menunggu laporan kimia serta bedah siasat. Selepas ini, 3 empangan di Johor hampiri paras kritikal. Paras air empangan di Johor menghampiri paras kritikal membabitkan empangan sembrong di Air Hitam, empangan bekok di daerah Segamat dan empangan macap di Simpang Renggam. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Negeri Johor, Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata empangan terbabit mampu bertahan selama 55 hari sekiranya tiada hujan sehingga 30 April depan. Ada cadangan untuk pembenihan awan tapi peratus keberjayaan tu kurang sebab kita tak dapat nak kawal dia turun di empangan. Kita benihkan awan, sekali dia turun kat tempat lain. Dia tak turun kat empangan. Hasrat kita nak penuhkan empangan tu. Tapi walau bagaimanapun buat masa ni masih terkawal sebab kita masih menunggu sehingga habis bulan ni nak tengok kita punya purata hujan yang turun dan sebagainya lah. Buat masa ni belum ada perancangan untuk buat catuan dan sebagainya. Bagaimanapun 13 empangan lain di negeri ini masih terkawal. Tambah Muhammad Fazli, pihaknya juga telah mengenal pasti 150 lokasi untuk dipantau bagi mengelak gangguan bekalan air ketika Aidilfitri. Muhammad Fazli berkata demikian pada sidang media selepas melawat projek rancangan tempatan banjir RTB Sungai Johor Kota Tinggi. Projek RTB tersebut termasuklah menaik taraf Sungai Muar dan Sungai Johor serta pembinaan kolam takungan banjir. 7 projek RTB itu dijangka siap lebih awal pada 2027 berbanding jangkaan asal 2029. Ayam mentah tidak tersenarai dalam skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Aidilfitri tahun ini memandangkan harga bahan mentah tersebut adalah stabil dan bekalannya juga mencukupi. Bagaimanapun, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN meminta orang ramai membuat laporan sekiranya terdapat peniaga menaikkan harga ayam secara keterlaluan. Hasil daripada pemantauan kita, harga ayam di pasaran dan begitu juga assurance yang kita terima
daripada Kementerian Pertanian. Dari segi supply itu juga mencukupi. Jadi kita melihat bahawa harga ayam di pasaran itu adalah stabil dan kita tidak masuk ke dalam senarai ini. Lebih rendah berbanding dengan harga masa kita melaksanakan harga maksimum untuk ayam dulu dalam tempoh lebih kurang 20 bulan dulu. Jadi kita melihat insya-Allah harga ayam di pasaran adalah stabil. Datuk Armizan berkata demikian pada sidang media sempena pengumuman SHMMP Hari Raya Aidilfitri 2024. Ia membabitkan 22 barangan dengan pelaksanaannya selama 15 hari bermula 5 April ini. Kementeriannya juga akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM bagi memastikan bekalan mencukupi dan membolehkan penguatkuasaan dilaksanakan dengan lebih berkesan. Langkah itu membolehkan tindakan segera diambil sekiranya berlaku ketidakpatuhan. Bagi meraihkan kemuliaan Ramadan, Pertubuhan Akademi Al-Bayan memperuntukkan RM100,000 bagi membantu golongan mu'alaf dan asnaf. Pengerusinya Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan berkata peruntukan hasil sumbangan orang ramai itu disalurkan kepada 500 penerima di seluruh negara menerusi kit makanan, majlis berbuka puasa, pakaian raya dan tunai. Kita kena tahu bahawa kadang-kadang mereka ada masalah dengan keluarga, mereka ada masalah dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat dan ketika itulah kita menyambut tangan mereka untuk bersama lagi-lagi di hari raya yang kita menyambutnya dengan penuh kegembiraan, maka kita tidak tinggalkan mereka. Dan bantuan ini menyeluruh bukan saja di Negeri Melaka bahkan di seluruh Malaysia insya-Allah. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan sumbangan kepada asnaf dan mu'alaf di program berbuka puasa Ketua Menteri Melaka di Masjid Tanah Melaka. Pada majlis ini, seramai 80 mu'alaf dan 150 asnaf sekitar Melaka menerima sumbangan berupa wang tunai dan makanan hasil sebahagian daripada kutipan yang dijalankan Al-Bayan. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata pihaknya sentiasa memberikan sokongan penuh kepada Al-Bayan khususnya dalam projek pembinaan kompleks pendidikan akademik Al-Bayan yang bakal menjadikan Melaka sebagai sebuah negeri yang mempunyai pusat akademik tahfiz terbesar di Asia Tenggara. Akademik bernilai RM25 juta itu akan menjadi tumpuan pelajar Islam terutama dari Singapura, Thailand, Indonesia dan Brunei untuk melanjutkan pengajian dalam bidang agama. Sumbangan kepada Pertubuhan Akademik Al-Bayan boleh disalurkan ke akaun tertera. Sebagaimana kelaziman sebelum ini, Republik China terus komited menyerahkan sumbangan sebanyak RM100,000 kepada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi untuk tabung musaadah Jawi. Menurut pengarahnya, Datuk Muhammad Ajib Ismail, sumbangan oleh Kedutaan Republik China itu di Malaysia itu merupakan kali ke-6 sejak tahun 2020 dengan nilai keseluruhan berjumlah RM700,000. Semenjak daripada 5 tahun yang lalu ketika COVID-19, mereka tertarik untuk memberikan sumbangan kepada tabung musaadah melihat Jawi telah pun memberi sumbangan kepada semua masyarakat, tidak kira Islam ataupun bukan Islam. Nah, sebab itulah dia kata Jabatan Agama ni telah pun memberikan satu contoh bahawa tidak hanya memberikan bantuan kepada orang Islam. That's why bermula daripada 200,000 diberikan bantuan kepada tabung musaadah sehinggalah sekarang jumlah keseluruhan 700,000. Penyerahan sumbangan itu juga bertujuan untuk menjayakan misi bantuan musaadah menerusi Jawi Food Bank yang memberi manfaat kepada golongan B40, peniaga kecil, mu'alaf dan individu lain yang memerlukan. Terdahulu, Datuk Muhammad Ajib menerima kunjungan hormat Duta Besar China ke Malaysia, TYT Ouyang Yujing di Kompleks Pusat Islam Wilayah Persekutuan pagi tadi. Turut dibincangkan kerjasama kedua-dua pihak dalam menyalurkan bantuan kepada mangsa bencana di dalam dan luar negara. Sehingga kini, Jawi Food Bank dengan kerjasama rakan strategik telah mengagihkan sumbangan bantuan barangan keperluan asas bernilai RM6.1 juta yang memberikan manfaat kepada 300,499 orang penerima khususnya ketika pandemik COVID-19. Mari sama-sama kita contohi akhlak terpuji baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi mukmin yang paling pemurah khususnya dalam Ramadan.
Riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Jadi mari berwakaf kepada pembinaan kompleks tahfiz anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia dengan nilaian RM350 per kaki persegi sebagai bekalan saham pahala di akhirat kelak. Pusat Jagaan Warga Emas Nur Ihsan di Kempas Baru, Johor Bahru berada pada kapasiti huni yang tinggi di mana ketika ini ia menempatkan 70 penghuni lelaki dalam kalangan warga emas dan orang kurang upaya OKU tidak berwaris. Justru sudah tiba masanya penghuni di pusat jagaan itu mendiami kediaman baru yang lebih selesa. Namun akibat kekangan dana, hasrat itu belum dapat direalisasikan buat masa ini. Pusat Jagaan Warga Emas Nur Ihsan menjadi tempat perlindungan buat individu yang tinggal sebatang kara dan ada juga yang dibuang keluarga. Pegawai operasinya Muhammad Saifullah Zulkarnain berkata, pihaknya juga berhasrat untuk menyediakan pusat jagaan warga emas wanita bagi menempatkan wanita mualaf dan warga emas yang memerlukan perlindungan. Sebab rumah itu sekarang ni kami masih menyewa dan kita tak tahu sama ada akan datang nanti pihak owner nak ambil balik kan. Jadi di sana ada lebih kurang dalam 45 orang penghuni yang kita nak mereka kekal di situ dan atas sebab tu kita dalam usaha untuk membeli rumah tersebut untuk dijadikan aset kepada pusat jagaan ni lah. Okey, jadi saya menyeru kepada semua para penyumbang bulan baik di bulan Ramadan yang mulia ini untuk menyumbang kepada kami lah dalam usaha kami untuk membeli bangunan tersebut. Setakat 2024, Pusat Jagaan Emas Nur Ihsan ini mempunyai 3 cawangan, 2 di Johor Bahru dan 1 di Ledang yang menempatkan seramai 170 penghuni. Sementara itu, penghuni yang ditemui berharap agar pusat jagaan ini mampu beroperasi lebih lama dan memberi perlindungan dan jagaan sehingga akhir hayat mereka. Penuh. Kak. Nih, penuh. Penuh. Nih, penuh. Best, sedap. Pakcik suka duduk di sini? Suka duduk di sini? Suka? Best. Ada apa? Pak Leh. Ada kocai. Pakcik dah lama ke duduk di sini? Dah lama lah sini. Dah lama lah. Ni. Apa? Nih. 4 tahun. 4 tahun. Nih. Best. Sedap. Orang ramai yang ingin menghulurkan sumbangan boleh berbuat demikian menerusi akaun tertera atau hubungi Muhammad Saifullah Zulkarnain di talian 013 794 0350. Serangan udara Zionis sasar pekerja kemanusiaan melakukan jenayah perang di Gaza. Kali ini serangan udara tentera pengganas Zionis sengaja menyasarkan kenderaan pekerja kemanusiaan sehingga membunuh 7 pekerja NGO sekaligus. Mangsa yang terkorban merupakan kaki tangan World Central Kitchen. World Central Kitchen WCK mengesahkan 7 kaki tangannya terbunuh dalam serangan udara di Gaza. Mangsa yang terkorban berasal dari Australia, Palestin, Poland, United Kingdom, Amerika Syarikat dan Kanada. Mereka dilaporkan bergerak di zon bebas konflik, menaiki 2 kereta perisai tidak bersenjata dengan tertera logo WCK. Walaupun pergerakan mereka telah diselaraskan dengan tentera Israel, konvoi itu tetap menjadi sasaran kejam IDF selepas mereka meninggalkan gudang di Deir al-Balah. Gudang itu digunakan WCK untuk menyimpan 100 tan bantuan makanan yang dibawa masuk melalui jalan laut. Kenyataan dari WCK menyebut bahawa kekejaman itu bukanlah serangan terhadap WCK semata-mata tetapi serangan ke atas organisasi kemanusiaan yang tampil membantu ketika makanan digunakan sebagai senjata perang oleh Zionis. Kejahatan Israel itu katanya tidak boleh dimaafkan. WCK turut menghentikan seketika operasinya serta-merta di Gaza dan akan membuat keputusan mengenai perancangan kerja mereka tidak lama lagi. Sebelum serangan, WCK menggerakkan lebih 60 dapur di tengah dan selatan Gaza menyediakan ratusan ribu makanan setiap hari.
Serangan terhadap NGO berpengkalan di Amerika Syarikat itu dilihat sebagai respon kepada tindakan AS yang tidak menggunakan veto untuk menghalang resolusi gencatan senjata di PBB. Tentera pengganas Israel yang berundur dari Hospital Al-Shifa semalam meninggalkan mayat bergelimpangan dan bangunan yang hangus terbakar di kompleks perubatan itu. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, skala kemusnahan adalah sangat besar akibat serangan udara dan kereta kebal IDF. Puluhan mayat sebahagiannya telah mereput dijumpai di sekitar kompleks perubatan Al-Shifa yang tidak lagi beroperasi sepenuhnya. Doktor dan orang awam berkata sekurang-kurangnya 20 mayat ditemui. Saksi berkata ada mayat yang digilis kereta kebal Israel. Beberapa mayat turut dijumpai berdekatan pintu masuk yang digunakan tentera Israel ketika berundur pada Isnin. زي ما احنا شايفين الدمار الشامل الموجود وكأن زلزال أو قنبلة نووية ضربت هذا المكان. دمار كبير في منطقة الشفاء ومحيط منطقة الشفاء. مباني كثيرة تم تدميرها. مئات الشهداء تم أخذهم صباحا من هذا المكان وإرسالهم إلى مستشفى المعمداني، المستشفى الوحيد الموجود حاليا في مدينة غزة الذي يعمل. شايف الدمار يعني جينا نحن بثنتين ونص قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي دمر المستشفى بشكل كامل، يعني حتى المستشفى لا تصلح لأي مقومة الحياة، لا لمرضى ولا لحياة، شبه كامل كلها مدمر شبه كامل يعني المستشفى، وأكيد بدها المستشفى إزالة. Memaknakan Ramadan dengan memberi. Penderitaan rakyat Gaza sudah tidak terperi, sekelip mata hilang apa yang mereka miliki. Dari harta benda, sanak saudara hinggalah nyawa-nyawa yang mereka kasihi, semuanya hilang depan mata mereka sendiri. Jadi jom bersama kami memaknakan Ramadan kali ini dengan memberi. Bantu Gaza dan Yaman seikhlas hati. Mereka benar-benar menanti bantuan dari anda yang murah hati. Baik, sekian untuk malam ini. Menutup berita Al-Hijrah, saksikan kemeriahan program Jom Kacau Dodol, hasil inisiatif Persatuan Sukan, Rekreasi dan Kebajikan TV Al-Hijrah. Saya Aryaman dan Jurubahasa Isyarat Azrina Muhammad Isa, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalani ibadah puasa.